Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid tahun 1? Cikgu harap semua murid-murid tahun 1 berada dalam keadaan sihat bersama keluarga masing-masing. Jadi kita teruskan pembelajaran sains PDPR tahun 1 pada minggu ini, di mana pada minggu ini kita akan belajar berkenaan dengan mari mengelas, yang mana kita akan mengelaskan objek mengikut ciri-ciri yang dikenal pasti. Jadi apa yang kita akan belajar hari ini sebentar lagi cikgu akan terangkan dengan lebih lanjut. Sebelum itu, jika dengan kamu ada buku teks sains tahun 1, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 34. Manakala tugasan untuk pembelajaran PDPR Sains pada minggu ini kita akan laksanakan ataupun kita akan menyempurnakan tugasan dalam buku aktiviti dalam muka surat 25. Jadi mari kita sambung dan kita teruskan pembelajaran mari mengelas sains tahun 1. Baik murid-murid, pada PDPR Sains tahun 1 pada minggu yang lalu kita dah belajar berkenaan dengan 5 deria manusia. Kita dah belajar berkenaan dengan deria penglihatan, kita dah belajar berkenaan dengan deria pendengaran, kita dah belajar dengan deria sentuhan, kita dah belajar tentang deria rasa dan kita dah belajar tentang deria bau. Dan pada minggu ini, kemahiran mengelas kita akan menggunakan deria rasa sebagai satu contoh ataupun bagaimana kita akan mengelaskan deria rasa mengikut kumpulan-kumpulan tertentu. Apa maksud mari mengelas tu? Mari mengelas tu ialah kita letakkan sesuatu benda mengikut kumpulan-kumpulannya. Jadi hari ini kita akan belajar berkenaan dengan deria rasa, yang mana hari ini kita akan letakkan kumpulan-kumpulan dan kita akan kenal pasti bagaimana ataupun apa barang-barang yang bila kita letak di lidah, kita akan tahu rasa manis, kita akan tahu rasa pahit dan kita akan tahu rasa masam, tawar dan masin. Kita akan tengok bagaimana kita nak kelaskan makanan-makanan yang ada di sekeliling kita mengikut rasa panas, pahit, masam, tawar dan masin. Jadi mari kita mulakan satu persatu, kita tengok apakah makanan-makanan yang kita boleh letakkan dalam kumpulan manis, apakah makanan yang kita boleh letak dalam kumpulan pahit, masam, tawar dan masin. Kita pergi satu persatu. Okey, yang pertama, yang paling orang suka sekali ialah rasa manis. Semua orang suka rasa manis. Baik, antara makanan-makanan yang kita boleh letakkan dalam kumpulan manis sangat banyak. Kat sini cikgu letakkan beberapa jenis makanan yang kita boleh golongkan dalam kumpulan manis. Hebatnya lidah yang diciptakan Tuhan ni, lidah ni walaupun ada satu je, tapi bila letak macam-macam makanan, deria rasa yang kita ada kita boleh tentukan. Rasa manis, rasa pahit, masam, masin dan manis. Okey. Antara makanan-makanan ataupun makanan yang kita letakkan rasa manis di lidah ialah pertama sekali mangga. Tapi mangga tu mesti mangga yang dah masak. Itu akan rasa manis dekat situ. Yang kedua, ini paling kamu suka ni. Apa tu? Iaitu gula-gula. Gula-gula antara perkara yang paling manis sekali yang kamu suka dekat semasa zaman kanak-kanak ni. Yang ketiga, ni aiskrim. Aiskrim ialah antara contoh makanan yang bila kita letakkan di lidah kita akan rasa manis. Yang seterusnya ialah buah tembikai. Di sekeliling kita banyak buah yang manis-manis. Antara tadi cikgu dah cakap mangga, tembikai, banyak lagi. Dan akhir sekali gula. Kat rumah, kat belakang rumah kamu tu, dekat dapur rumah kamu tu, mesti ada gula ni. Gula ni adalah memberi rasa manis pada air yang kita buat, pada masakan-masakan ibu ayah kamu. Itu antara kumpulan-kumpulan makanan yang kita kategorikan sebagai manis. Bagaimana pula dengan kumpulan makanan untuk yang masam? Tak semua orang suka makan benda-benda masam. Antaranya ialah mangga. Tadi mangga manis sebab mangga tu dah masak. Tapi kalau mangga tu masih muda, bila kita potong dan kita letakkan di lidah kita, kita akan rasa masam. Itu sebab tu orang biasa cicah mangga masam ni dengan kicap untuk menghilangkan sedikit rasa masam tu. Okey, seterusnya buah lemon dan buah apple. Itu antara buah
yang bila kita makan dia rasa masam. Seterusnya, okey, cuba kamu tengok ni. Siapa tahu ni buah apa? Ni buah belimbing. Tak semua orang pandai makan buah ni. Biasanya buah ni ibu ayah kamu buat dalam masakan. Tak semua orang boleh makan sebab dia rasa masam. Ni kita panggil buah belimbing. Belimbing ada dua jenis. Satu yang bentuk segitiga tu, yang bentuk star tu. Itu buah belimbing yang biasa kita boleh makan macam tu. Buah belimbing yang cikgu bulatkan ni ialah jenis belimbing yang biasa kita buat dalam masakan. Dan akhir sekali, rasa masam juga kita boleh dapat daripada cuka. Cuka ni kita tak boleh minum macam tu je, macam minum air putih, tak boleh. Cuka ni biasanya dia rasa masam dan biasanya digunakan dalam masakan ibu dan ayah kamu. Tak percaya tanya mak. Mak rasa cuka tu rasa apa? Biasa cuka dia ada rasa masam. Dan biasa cuka ni orang tak guna banyak. Cuma bila kita letak di lidah, rasa dia masam. Ini antara makanan yang digolongkan dalam kumpulan rasa masam. Bagaimana pula untuk rasa masin? Rasa masin ini biasa mak ayah kamu mesti ada garam. Kat belakang dapur tu mesti ada benda wajib. Yang mesti ada bila mak ayah kamu nak masak, mesti ada garam. Seterusnya ni apa ni? Ikan masin. Ikan masin dihasilkan daripada ikan-ikan yang kamu tengok kat luar tu lah. Cuma ikan tu dijemur. Sebelum dia dijemur di bawah cahaya matahari, dia direndam dulu dengan garam untuk memberikan rasa masin. Itu ikan kering orang panggil. Macam-macam ikan yang boleh dijadikan ikan kering. Dia untuk memberi kamu rasa penambah rasa untuk makan nasi. Seterusnya, ini telur apa ni? Okey, telur itik. Telur itik yang telah dierukkan ataupun yang telah direndam dengan air masin dalam tempoh yang tertentu, kita akan panggil sebagai telur masin. Kalau telur itik tu biasa je, dia tak ada rasa masin. Telur itik yang dimasinkan ni dipanggil dia dah direndam dengan garam. Itu kita panggil telur masin. Dan akhir sekali ialah kicap. Kicap ada banyak. Kicap manis, kicap lemak manis. Dan ada juga kicap yang kita panggil sebagai kicap masin. Cuba pergi belakang rumah kamu, kamu tengok botol kicap kat rumah kamu, tak kira lah jenama apa, Adabi ke, Jalin ke, tengok kat situ, dia label dia kat situ, masin ke, manis ke, lemak manis. Dia ada banyak jenis. Tapi kalau kicap jenis masin ni, bila kita letak kat lidah, dia masin sedikit. Ini antara golongan makanan yang kita kategorikan sebagai masin. Seterusnya murid-murid, bagaimana pula golongan makanan yang kita boleh golongkan dalam rasa pahit? Tak banyak benda pahit ni. Cumanya orang pun tak berapa minat untuk makan benda-benda yang pahit ni. Antara contohnya yang pertama yang cikgu nak tunjukkan, ni sebut teka. Ni buah apa? Siapa anak murid cikgu yang boleh teka ini buah apa kita panggil? Siapa mak ayah dia pernah masak buah ni? Buah ni kita panggil dia buah apa? P-E-R-I-A. Peria. Buah ni rasanya pahit. Kalau dah masak pun rasanya tetap pahit juga. Kita panggil buah peria. Biasa kalau mak ayah awak pernah masak, biasa orang masak sambal dan sebagainya, dia rasa pahit. Kalau nak cuba rasa makan, kejap lagi lepas habis pembelajaran ni pergi tanya mak ayah carikan buah peria, masakkan, saya nak rasa. Rasanya dia pahit. Dan buah ni dikatakan mengikut kajian sains, buah ni sangat berkhasiat dan banyak manfaat, kebaikan untuk orang-orang yang ada sakit kencing manis, darah tinggi dan sebagainya. Dia memberi boleh menurunkan, rendahkan darah dan sebagainya. Ini baik untuk kesihatan. Seterusnya ialah ni, air apa ni? Air kopi. Cikgu, air kopi mak saya buat manis je cikgu. Okey, kopi yang asalnya kita letak air panas, kita bubuh serbuk kopi tu, atau kita bubuh uncang kopi tu, sebelum kita letak gula lagi, rasa dia pahit. Dia rasa manis sebab mak awak ambil apa tadi? Serbuk gula yang cikgu tunjuk tadi tu, rasa manis tu. Bila kita bubuh dalam satu kopi yang pahit, dia akan rasa manis kopi tu.
Tapi kalau kita nak minum kopi saja tanpa bubuh gula, rasa dia pahit lah. Makin banyak sebut kopi tu makin pahit kita rasa. Itu rasa kopi yang sebenar orang kata. Okey, akhir sekali ialah ni kulit ni. Ni kulit apa? Kulit limau. Kulit limau ni sebenarnya kalau kita potong-potong dan kita letak di lidah kita, kita rasa nak makan, kita gigit dan sebagainya, kita akan rasa dia pahit. Itu antara makanan-makanan ataupun contoh makanan yang memberi rasa pahit. Banyak lagi macam-macam jenis makanan yang kita boleh kategorikan sebagai makanan itu rasa masam, rasa manis, rasa pahit, rasa tawar, rasa masin, macam-macam jenis makanan. Yang kita bincangkan tadi adalah antaranya contoh-contoh yang cikgu boleh listkan untuk kamu untuk memberikan kepahaman kamu tentang rasa tersebut. Di samping itu kita sebenarnya mengelaskan, kita letakkan kumpulan-kumpulan. Kumpulan makanan yang rasa pahit kita letakkan satu kumpulan. Kumpulan yang rasa manis kita letakkan satu kumpulan. Makanan tu apa? Itu kemahiran mengelas hari ini sebenarnya yang kita nak belajar. Okey. Begitulah apa yang kita nak belajar hari ini. Jadi untuk itu, untuk meningkatkan kefahaman kamu, buka buku sains kamu, buka surat 25. Okey, tulis tarikh hari ini, hari, dan kamu boleh buat tugasan tersebut. Okey, ini adalah buku teks muka surat 25. Cikgu dah keluarkan untuk kamu, cuma kamu buat kat buku kamulah. Okey, kita nak kena kelaskan rasa. Jangan lupa tulis tarikh. Okey, kena kelaskan rasa, tapi tadi kita dah belajar banyak rasa. Dalam buku latihan ada 2 rasa je. Manis dan masam. Jadi, kamu tengok gambar-gambar di atas, kamu letakkan dalam kumpulan dia. Itu kalau berjaya semua, maksudnya kemahiran mengelas kamu sangat bagus. Kamu kena kelaskan makanan dekat atas tu, yang mana yang manis, kamu tulis. Tak perlu lukis, tulis sahaja. Contoh, kita tengok gula-gula. Gula-gula mana? Masam ke manis? Okey, semua orang tahu bila kita cakap pasal perkataan gula-gula, mesti dia manis. Jadi kamu tulislah kat sini, manis. Okey. Lagi satu, tunjukkan mangga muda. Tadi cikgu ada tunjuk satu contoh. Mangga muda kita kategorikan sebagai kumpulan makanan yang memberi rasa masam. So tulis kat sini mangga muda. Okey, habiskan untuk yang semuanya. Begitulah apa yang kita nak belajar pada minggu ini. Mari mengelas, iaitu kita letakkan kumpulan. Bila ada tajuk, kita letakkan kumpulan-kumpulan tertentu dalam satu kumpulan. Itu maksudnya kemahiran mengelas. Satu kemahiran yang sangat selalu kita gunakan dalam kita belajar subjek sains ataupun dalam kehidupan kita seharian. Okey, macam kat rumah kamu pun kamu dah buat kemahiran mengelas ni. Okey, baju letak satu tempat, kasut letak satu tempat, buku-buku satu tempat. Itu maksudnya mengelas. Apa yang kamu dah buat kat rumah, sebenarnya itu kemahiran yang kita panggil kemahiran mengelas. Jadi cikgu harap semua boleh faham apa yang kita pelajari ini. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran PDPR Sains pada minggu hadapan. Jangan lupa siapkan tugasan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.